bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, keimanan yang Allah kurniakan kepada kita, hendaklah kita bersyukur. Alhamdulillah, kita dalam segmen tangisan mu'alaf dalam Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kerahmatan, memberikan kasih sayang kepada semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisan mu'alaf bukanlah tangisan hanya semata-mata kesedihan, keperitan mereka yang baru mengenal agama Allah, tetapi tangisan sebenarnya yang hakiki, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang menonton di TV Al-Hijrah pada pagi ini, iaitu tangisan kegembiraan kerana mendapat nilai iman, nilai kerahmatan Allah dan kasih sayangnya. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bawa seorang tetamu yang akan menceritakan kisah yang sangat menarik. InsyaAllah nanti kita akan perkenalkan, dan kita juga akan membawa sebuah kisah yang sangat baik untuk dijadikan inspirasi dalam hidup kita, iaitu seorang sahabat yang agung, yang sangat besar, Abu Darda Al-Ansari. Tapi sebelum daripada itu, mari sama-sama kita lihat video teaser yang telah disediakan. Doktor, pasien kita Encik Jasui, oksigen dah drop teruk, doktor. Bawah 70? Ya, doktor. Cik Jasui, ICU dah ready? Dah, doktor. Nak, carilah sejatinya dirimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah perkataan yang pertama yang muncul daripada mulut seorang sahabat yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada fitrah. Bersama dengan kita di studio, insya-Allah kita perkenalkan tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Al-Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan sudi untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan apa yang dimiliki oleh Encik Firman. Boleh kita perkenalkan kepada penonton, insya-Allah, kerana penonton nak kenal Encik Al-Firman, macam mana pengalaman ataupun latar belakang sebelum daripada pengalaman. Saya yang bernama Muhammad Al-Firman Jas bin Abdullah. Saya berasal dari Sabah, Kota Belud, Sabah. Masya-Allah. Saya sekarang ni saya bekerja di Nilai Negeri Sembilan. Dan nama asal saya Jasui bin Latun. Sebelum ni Cik Al-Firman beragama Kristian. Beragama Kristian. Berapa lama dah beragama Kristian? Dari umur 12 tahun. Oh, daripada 12 tahun. Sekarang Dah umur 42. Masya Allah, 42. Kami difahamkan ada kisah yang sangat menarik yang Cik Al-Firman nak kongsikan bersama penonton-penonton, seperti mana yang kalau kita lihat di video tadi, video teaser tadi, kita nampak Cik Al-Firman dekat hospital, kemudian dalam keadaan kritikal. Jadi boleh tak kalau kita nak tahu pengalaman Cik Al-Firman, apa yang berlaku sebenarnya, bagaimana mulanya terdetik untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bermulanya detik saya masuk agama Islam, ia bermula daripada saya menghadapi penyakit COVID-19 Masya Allah. sampai kepada tahap 4, di mana pihak hospital sudah bagi oksigen lah pada masa itu. Jadi dalam masa saya tengah sakit teruk lah masa itu, ada satu malam tu saya telah berniat dalam hati minta Allah Subhanahu Wa Taala cabutkan nyawa saja daripada saya menghadapi deritanya sakit, sebab tak tahanlah, sakitlah. COVID-19 ini betul-betul sakit. Betul-betul sakit. Jadi dalam masa yang sama saya telah berniat dalam hati untuk minta cabut nyawa saja, tapi dalam masa yang sama saya terlena di dalam niat saya itu. Dengan niat saya yang masih lagi minta Allah cabut nyawa, dalam masa yang sama saya telah bermimpi apa yang ditunjukkan dalam TV tadi. Saya telah bertemu dengan seseorang yang berjubah putih, berserban putih, berkopiah putih, janggut putih, rambut putih lah macam tu. Dan saya mengamatinya, melihatnya, dan saya cuba mendekati beliau. Dan dalam masa yang sama beliau telah berkata kepada saya, nak, carilah sejatinya dirimu. Jadi Allah. bila sejak beliau sudah mengungkapkan kata-kata itu, saya cuba bertanya kepada beliau, tapi saya sudah tak nampak lagi dalam mimpi itu. Selepas itu saya tersedar daripada mimpi saya, di mana pada masa itu saya masih lagi berada di hospital. Hospital Tunku Japar, Negeri Seremban, Negeri Sembilan. Dan apa yang saya rasa heran dan pelik pada masa itu, bila saya sedar daripada mimpi saya, mulut saya otomatik mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebanyak 3 kali. Terus mengungkapkan perkataan Allahu Akbar. Allah. Waktu tu saya sangat tertarik sebab waktu tu Encik Al-Firman dalam keadaan masih lagi beragama Kristian. Kemudian bermimpi dan akhirnya perkataan pertama yang dikeluarkan sebanyak 3 kali adalah perkataan Allahu Akbar. Ya. Waktu itu masih tidak mengenal agama Islam ataupun belum mengenal. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hidayah Allah yang sangat besar, masya-Allah, sangat agung. Kalau kita tengok hidayah Allah ni, Allah boleh berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada siapa saja yang Allah mahukan, kerana dialah yang mengetahui kepada siapakah hidayah yang perlu diberikan. Masya-Allah, Cik Al-Firman salah seorang daripada yang menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan pertama yang dilafazkan tersentuh hati ustaz juga adalah perkataan Allahu Akbar. Allah. Itulah hidayah Allah yang sangat besar, yang mana kita kena syukur. Sebab kadang-kadang kita hari ini kita keluar, kita lahir dalam keadaan Islam, tetapi kita tak merasai Islam. Sahabat kita, masya-Allah, lahir dalam keadaan yang bukan beragama Islam, tetapi akhirnya Allah pilih Cik Al-Firman untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ada nak tanya, seperti mana yang Cik Al-Firman sebutkan tadi, apakah sebenarnya bila kita sebut tentang cabaran, bila kita orang kata nak memeluk agama Islam ni, mesti ada cabaran-cabaran yang tertentu. Cabaran-cabaran yang perlu kita menghadapi setiap ujian itu. Ada tak cabaran-cabaran ketika dah memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum saya memeluk agama Allah yang sebenar-benarnya, saya telah ada satu cabaran di mana pada masa itu
saya sukar untuk memotong pink tag saya pada masa itu. Pink tag saya yang saya menunggu pihak KKM untuk memotong selama dalam 6 hari. Tapi tak ada tindakan apa-apa dari pihak KKM Seremban. Sebab pada masa itu sebelum saya keluar hospital, pihak KKM, pihak hospital sudah berjanji untuk datang ke rumah untuk memotong pink tag itu. Tapi saya menunggu selama 6 hari, tetapi satu tindakan belum lagi ada tindakan daripada pihak KKM. Dengan hati saya yang tak sabar lagi nak lapas syahadah. Allahu Akbar. So jadi dalam masa yang sama saya sudah merasa diri saya sudah betul-betul sehat daripada COVID-19 karena itu semua Allah yang bagi untuk saya sehat. Allahu Akbar. Maknanya Encik Al-Firman, apa yang saya faham bahawa kena COVID stage 4, Stage 4. bermimpi berjumpa dengan seorang laki-laki yang suruh cari identiti, akhirnya menyebut perkataan Allahu Akbar. Yeah. Dan tak sabar selepas daripada tu Encik Al-Firman kembali pulih daripada COVID, daripada stage 4, kerana Allah berikan kepada Encik Al-Firman peluang dan ruang untuk mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Encik Al-Firman bersama dengan kita, dan saya difahamkan juga Encik Al-Firman menghafal beberapa ayat Al-Quran. Boleh ceritakan serba sedikit? Menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ini saya menghafalnya bermulanya daripada ayat 3 Qul. Mula-mula itu memang sukar untuk saya. Mula-mula saya untuk menghafalnya, iaitu ayat 3 Qul. Masya Allah. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah Al-Nas. Dan dengan itu selepas saya memeluk agama Islam, dalam beberapa bulan saya telah didaftar untuk belajar di kelas Fardu Ain Perkim Nilai. Jadi di situ, di dalam kelas itu ada suatu masa kelas Perkim Nilai, ustazah-ustazah yang mengajar saya dalam mengajar di situ telah mendaftarkan saya dalam pertandingan Maharajan Al-Quran daerah Seremban. Dan memenangi, yang saya faham memenangi pertandingan tu. Dalam masa yang sama saya telah mendapat Johan Hafazan. Masya Allah, Johan. Allahu Akbar. Dia sebenarnya bagi saya lah itu susah bagi saya untuk menghafal orang cakap itu surah Lajim ya? Ya, surah Lazim. Surah Lajim itu kelima-lima surah itu saya telah menghafalnya dalam masa 2 minggu sahaja. Allahu Akbar, dalam masa 2 minggu. Itulah orang kata hebatnya sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Ustaz nak kongsikan serba sedikit mengenai seorang sahabat baginda Rasulullah, Abu Darda Al-Ansari. Abu Darda merupakan seorang usahawan yang sangat berjaya sebelum masuk daripada agama Allah. Dan dia ada seorang kawan bernama Abdullah bin Rawahah, yang mana pada waktu itu Abdullah bin Rawahah sudah memeluki agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Dan apa yang berlaku? Satu hari mereka ini berkawan sangat rapat, iaitu Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah sangat rapat. Dan Abdullah bin Rawahah mengetahui bahawa Abu Darda dia memang sentiasa menyembah berhala, dan dia sentiasa meletakkan berhala yang disembah di hadapan rumah dia. Dia berikan wangi-wangian, dia letakkan, dibersihkan. Dan pada satu hari, apabila Abu Darda keluar daripada rumah, dia melihat berhala-berhala yang diletakkan di hadapan rumah itu semuanya hancur. Dan dia mengetahui yang melakukan itu adalah kawan karibnya, iaitu Abdullah bin Rawahah. Dan waktu itu Abu Darda sangat-sangat marah. Kenapa? Kerana menghancurkan berhala Tuhan-Tuhan dia.
Dan pada ketika itulah datang satu perasaan, sekiranya berhala-berhala ini Tuhan, mana mungkin dia boleh dipecah-pecahkan. Dan ketika itulah dia berjumpa dengan Abdullah bin Rawahah, dan dia menyatakan dia nak berjumpa dengan Nabi SAW, dan akhirnya Abu Darda Al-Ansari memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu saja, Al-Firman dan sahabat-sahabat penonton, Abu Ad-Darda dia adalah salah seorang yang dijadikan rujukan di dalam Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran pada zaman baginda Nabi SAW. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, Abu Darda, Umar waktu itu ingin melantik Abu Darda menjadi gubernur di Syria, tetapi ditolak oleh Abu Darda, dan akhirnya menjadi tenaga pengajar untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Itulah kehebatan, Masya Allah, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ayuh sama-sama kita membangunkan pembangunan Akademi Al-Bayan, dan kita nak lihat orang-orang seperti Encik Al-Firman dan kepada semua sahabat-sahabat yang di luar sana yang ingin memeluk agama Allah, yang ingin mengetahui. Sebab itulah pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin melahirkan da'i mu'alaf dalam pelbagai bangsa untuk melahirkan mereka, untuk mengenalkan, mengajar mereka erti tentang Islam, dan akhirnya boleh keluar berdakwah di jalan Allah. Tugas kita, ayuh sama-sama kita menyumbangkan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah kita akan membangunkan satu akademi untuk meletakkan dakwah insya-Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, dan insya-Allah kita akan lihat satu hari Akademi Al-Bayan akan melahirkan dai-dai mu'alaf dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Encik Al-Firman kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Dan insya-Allah sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa setiap hari Ahad bersama dengan Dr. HD dalam Tangisan Mu'alaf, kita berjumpa lagi dengan kisah-kisah yang sangat menarik dan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk dijadikan inspirasi. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Bukan bangsa yang